Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan MINDET akan melipat gandakan usaha menjayakan pelaksanaan Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 khususnya dalam sektor perindustrian. Pelan berkenaan menggariskan agenda besar pembangunan perindustrian dan keusahawanan yang perlu disokong kecekapan logistik serta pelabuhan. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata, seluruh warga kementerian akan meningkatkan komitmen bagi memastikan pelaksanaan pelan itu berjalan lancar dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam perkembangan sama, Datuk Iwan memaklumkan, MINDET akan membentangkan cadangan penyelesaian interim isu kesesakan pelabuhan Sepanggar pada mesyuarat Kabinet Sabah minggu hadapan. Saya akan bawa ke mesyuarat Kabinet Sabah. Cadangan-cadangan penyelesaian saya telah pun diedarkan kepada anggota jemaah menteri yang lain dan sekiranya dipersetujui, maka saya yakin itu akan dapat meredahkan kesesakan tersebut supaya kita dapat memberi keyakinan kepada pemain industri dalam sektor perindustrian dan keusahawanan ini. Datuk Iwan menyatakan demikian selepas menyempurnakan kejohanan Taekwondo Kota Belud. Kejohanan ini disertai 180 peserta dari daerah Kota Belud, Kota Marudu, Pitas, Kota Kinabalu, Keningau, Beaufort dan Putatan. Kerjasama strategik antara kerajaan negeri dan sektor swasta terus menjadi pemangkin utama pertumbuhan industri pelancongan Sabah. Ia selaras dengan Pelan Pembangunan Negeri Sabah yang dilaksanakan menerusi penyediaan perkhidmatan berkualiti, pembangunan produk serta inovasi berdaya saing. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin menegaskan sinergi berterusan antara agensi kerajaan dan pemain industri itu perlu diperkasa. Ia bagi memastikan pertumbuhan sektor pelancongan kekal mampan serta memberi pulangan ekonomi yang berimpak tinggi kepada negeri. Beliau berucap merasmikan Anugerah Pelancongan Sabah ke-13 di Kota Kinabalu. Persaingan sihat dalam industri wajar dimanfaatkan sebagai platform kerjasama strategik bagi memperkukuh kedudukan Sabah sebagai destinasi pelancongan utama negara. Mengenai Anugerah Pelancongan Sabah, Datuk Jafri berkata, ia bukan sekadar majlis penyampaian anugerah, sebaliknya menjadi platform penting dalam memacu pembangunan dan kecemerlangan industri pelancongan negeri. Penganjuran anugerah ini menonjolkan kepimpinan, kualiti perkhidmatan, kelestarian, inovasi serta impak komuniti dalam ekosistem pelancongan Sabah. 12 kategori diperkenalkan bagi mengiktiraf pelbagai kekuatan dan kepakaran pemain industri, selain mengetengahkan amalan terbaik sebagai penanda aras Hala 7 pelancongan negeri. Warga Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah digesa memainkan peranan aktif menyokong inisiatif kebun dapur yang bagi memperkukuh keselamatan makanan dan mengurangkan kos sara hidup rakyat. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata semua pegawai dan kaki tangan perlu menjadi duta inisiatif berkenaan melalui penglibatan langsung, sokongan teknikal serta promosi di peringkat komuniti. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2025 di Kota Kinabalu. Kejayaan kementerian itu bergantung kepada kecekapan, integriti dan dedikasi penjawat awam. Sambil menegaskan toleransi sifar terhadap ketirisan dan penyalahgunaan kuasa, beliau turut mengingatkan penerima APC agar menjadi contoh dan inspirasi demi perkhidmatan berimpak tinggi kepada rakyat. Permudah akses pinjaman perumahan bagi memastikan lebih ramai pembeli khususnya golongan muda dan profesional bandar mampu memiliki kediaman sendiri. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Fairuz Rendan berkata, isu pemilikan rumah sendiri tidak hanya terletak pada harga rumah, sebaliknya membabitkan institusi keuangan sebagai pemberi pinjaman. Datuk Fairuz berkata sokongan kerajaan merangkumi usaha mempermudah urusan berkaitan kelulusan, tanah dan keperluan teknikal lain selaras dengan dasar pembangunan negeri. Kerajaan turut komited menyokong pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemaju, khususnya projek yang mampu disiapkan dengan sempurna serta memberi manfaat kepada rakyat. Kami sentiasa akan membantu dan mempermudahkan apa juga urusan yang diperlukan oleh syarikat-syarikat ini.
Jadi daripada segi tanah, DP apa dan sebagainya, insyaAllah kita akan bantu dengan sebaik mungkin. Ya, tapi juga kita mahu rakyat negeri Sabah ini kalau boleh dalam masa terdekat ini, dalam masa tempoh kita pemerintah ini, kita mahu mereka juga dapat mungkin kalau kita boleh katakan satu keluarga satu rumah yang ada di bandar. Beliau menyatakan demikian selepas pelancaran projek perumahan Grand Meridian melibatkan 2 blok kondominium 32 tingkat di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri sedia bekerjasama dengan pemaju swasta bagi membangunkan lebih banyak projek perumahan termasuk rumah mampu milik demi kesejahteraan rakyat Sabah. Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keselamatan tenaga negeri serta memacu peralihan ke arah tenaga bersih melalui pembangunan terkawal projek tenaga boleh baharu khususnya solar berskala besar LLS. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS Datuk Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, di bawah kawal selia IKOS, beberapa projek LLS sedang dilaksanakan. Bagi menyokong kepelbagaian campuran tenaga, meningkatkan daya tahan grid serta mengurangkan kebergantungan jangka panjang terhadap sumber tenaga konvensional. Kesemua projek dibangunkan mengikut syarat pelesenan yang diluluskan, standard teknikal serta keperluan grid bagi memastikan keselamatan, kebolehpercayaan dan kecekapan operasi. Antara projek utama ialah projek Solar Tech One yang kini mencatat kemajuan terpantas. Sekaligus mencerminkan pelaksanaan projek yang berkesan serta kerjasama kukuh antara pemaju, IKOS dan pihak berkepentingan. Datuk Abdul Nasir berucap sempena lawatan media ke tapak ladang solar TG Solar Sendirian Berhad di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Pengarah Jabatan Pembangunan Kapasiti Penjanaan IKOS, Melina Akin Ampon. Projek ini merupakan yang pertama menandatangani perjanjian pembelian kuasa solar dan memulakan pembinaan fizikal. Ia dijangka siap pada suku keempat tahun 2026 sekaligus menyumbang secara signifikan kepada kapasiti tenaga boleh baharu Sabah. Pembangunan infrastruktur tenaga boleh baharu ini turut dijangka menjana pertumbuhan ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan tempatan, meningkatkan kepakaran teknikal serta menyokong pertumbuhan industri mampan selari dengan Pelan Hala 7 Tenaga Sabah 2040. Menjelang Ramadan, umat Islam digalakkan membaca Al-Quran dan mengamalkan gaya hidup berhemah. Langkah seumpama penting bagi memastikan bulan Ramadan yang mulia dijalani dengan penuh keberkatan. Timbalan Mufti Negeri Sabah Ustaz Abdul Razak Hamdin berkata, persiapan awal sebelum Ramadan amat perlu membantu umat Islam menunaikan ibadah dengan lebih sempurna. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu antaranya. Dan awal lagi daripada bulan sebelum ni juga doa bulan Rajab. Dan itu adalah satu persediaan kita untuk menerima bulan Ramadan. Dan diingatkan kepada kita semua umat Islam, khususnya di negeri Sabah, agar sentiasa dalam bulan Ramadan ini membaca Al-Quran dan juga berjimat cermat dan jangan membazir. Sementara itu, Ustaz Muhammad Haras Bacok berkata, kelas bacaan Al-Quran di bawah bimbingannya menggunakan modul khas menekankan ilmu tahsin, tajwid, taranum dan tadabbur. Kalau saya mengajar itu 4-in-1. Pertama, ditahsin, diperbaiki bacaannya kalau salah. Kemudian tajwidnya semua dikasih ilmu tajwid. Ya, hukum-hukum tajwid. Karena tidak boleh mengaji, tidak tahu nama hukum. Kelas secara hybrid turut dilaksanakan bagi pelajar yang tidak dapat menghadiri sesi bersemuka, memastikan semua golongan dapat memanfaatkan ilmu Al-Quran. Mereka ditemui RTM pada Majlis Khatam Al-Quran 3.0 205 pelajar di Kota Kinabalu. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.